kita akan bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Bersama dengan kita di talian Skype sekarang ini, saya kenalkan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Syed? Maafkan saya, salah nama pula Ustaz ya. Tak apa. Sesuatu biasa. Allahu Akbar. Okey, jadi hari ini kita akan berkongsilah berkaitan dengan satu rumah, satu korban ya. Betul Ustaz ya? Betul. Okey, baik. Jadi Ustaz Syed ini mungkin boleh kongsikanlah kenapa perlunya untuk satu rumah, satu korban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih pada pihak RTM, khususnya kepada semua penonton, peminat-peminat Selamat Pagi Malaysia semua. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kerana kita berada pada bulan Zulhijjah ataupun bulan yang mana Nabi kita Muhammad ataupun kita akan masuk ke bulan Zulhijjah yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan kedatangan bulan ini, iaitu bulan kita sebut sebagai bulan untuk kita berkorban. Jadi kami Yayasan Ikhlas telah melancarkan sejak tahun 2014 lagi program iaitu berkorban, dan kita lancarkan satu rumah, satu ibadah korban bagi setiap umat Islam yang berada di Malaysia ni, insya-Allah. Okey, jadi sampai bila umat Islam boleh untuk join ibadah korban ini Ustaz? Hadirin Allah SWT sekalian, untuk makluman semua bagi yang pernah berkorban, ada yang berkatakan bahawa Ustaz, kalau saya korban sekali seumur hidup cukup tak? Sebenarnya tidak cukup. Nabi SAW menyatakan, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya ke atas setiap ahli bait atau setiap ahli rumah, mesti setiap tahun dia mengadakan korban. Jadi seorang berkorban mewakili sebuah rumah. Bayangkan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita dapat melaksanakan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, masya-Allah tabarakallah, besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Sebab dalam korban ni dia menunjukkan tanda keabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menunjukkan kita rasa simpati untuk kita membantu masyarakat yang susah, orang susah, untuk kita bagi daging kepada mereka. Mungkin kita orang kaya ni ataupun orang yang berada ataupun ada kewangan yang kukuh, hari-hari kita makan daging, tapi bagi masyarakat yang mungkin susah, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara yang kami hantar kita buat korban ini, mereka di kalangan orang yang susah, nak jumpa daging itu pun untuk makan sangat susah bagi mereka. Jadi kami lancarkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk package yang kita buat iaitu dua jenis package. Package dalam negara dan package luar negara. Luar negara ni kita hantar ke 7 buah negara yang mereka ni susah ataupun yang sangat memerlukan daging korban, yang tidaklah sama mungkin negara kita Malaysia ni. Kalau kita melihat di sebelah semenanjung Malaysia, di sebelah Sabah dan Sarawak, yang kita akan hantar daging-daging korban, insya-Allah. Okey. Jadi kalau boleh Ustaz kongsikan antara paket-paket yang ada yang boleh kita sama-sama umat Islam merebut peluang keemasan ni Ustaz. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menonton sekalian. Kita ada dua package. Yang pertama, package luar negara, package korban di luar negara, dan package korban dalam negara. Kalau luar negara tu kita bermula dengan harga satu bahagian RM390. Dan bagi dalam negara RM700. Dan setakat ini, untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, penyertaan setakat ini kita telah mendapat lebih kurang 3,000 bahagian yang boleh kita hantar kepada 7 buah negara untuk kita laksanakan ibadat korban di sana. Dan ayo bersama Yayasan Ikhlas, iaitu kita akan tutup penyertaan ini pada 5 Julai 2022. Maksudnya masih lagi ada beberapa hari lagi, panjang lagi masa kita, seminggu lebih lagi, untuk kita bersama-sama rebut peluang untuk menjadi salah seorang yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Itu dia, seperti yang Ustaz Syed pernah kongsikan tadi, iaitu ada orang yang sekali seumur hidup saja berkorban, tapi sebenarnya seelok-eloknya setiap tahun untuk kita melakukan ibadah korban ini. Dan mungkin ada sedikitlah saranan yang boleh disampaikan oleh Ustaz sendiri kepada masyarakat luar sana, perlunya untuk kita melakukan ibadah korban setiap tahun, supaya inilah orang kata menampakkan kita ataupun menjadikan kita seorang umat Islam yang taat kepada Allah SWT. Baik, yang pertamanya bila kita sebut tentang ibadah korban, korban ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk erti kata kita menyembelih binatang ternakan.
Yang kedua, untuk menyembelih kita punya rasa kedekut kita sebenarnya. Dalam sembelih ni apa dengan sembelih? Sifat kedekut kita. Yang mungkin kita kata, 20 tahun dulu kita dah buat korban. 20 tahun dulu dah ambil kira. Maka yang tu sepatutnya kita kena kikis dan kita kena buang doktrin yang mengatakan cukup sekali seumur hidup. Bahkan kita kena seru, kita kena simpan duit kita untuk kita dapat berkorban setiap tahun sekali bagi sebuah rumah, masya-Allah. Besarlah kita sahut apa nama yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang korban tersebut. Bahkan siapa yang berminat boleh layari di laman web kami www.korbanikhlas.com ataupun boleh pergi ke Facebook korbanikhlas.com ataupun boleh kontak kami di talian 0387512500 0387512500. Boleh tengok dekat sana kat mana tempat yang kita hantar, ada video-video yang boleh kita tunjuk membuktikan bahawa kita telah melaksanakan amanah daripada seluruh yang berkorban kepada kami, insya-Allah. Okey, jadi Ustaz, saya mungkin boleh kongsikan, wawarkan kepada para penonton sekali lagi untuk kita sama-sama melakukan ibadah korban ini, terutamanya bersama dengan Yayasan Ikhlas. Baik, hadirin mati Allah SWT, yang pertamanya kalau yang menonton sekarang mungkin boleh ambil gambar ataupun print screen untuk kita share kepada sanak saudara kita yang mungkin sedang mencari tempat-tempat untuk dilaksanakan ibadat korban. Ayuh bersama dengan Yayasan Ikhlas, kita akan insya-Allah ikhlasnya kita ni untuk membantu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah ini yang hanya datang bukannya tiap-tiap hari tapi hanya datang pada bulan Zulhijjah, pada beberapa hari saja untuk kita melaksanakan ibadah kebaktian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh layari laman web kami tersebut www.korbanikhlas.com ataupun boleh layari ataupun tengok Facebook kami Korban Ikhlas. Di sana kita boleh lihat tempat-tempat yang kita laksanakan ibadah korban tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, jadi Ustaz mungkin boleh wawarkan sebenarnya siapa yang sesuai untuk melakukan ibadah korban ni, terutamanya yang apa yang kita faham ialah seluruh umat Islam, betul. Tapi sebagai contoh, anak-anak kan, ibu ayah yang mungkin telah pun meninggal dunia. Jadi mungkin adakah sesuai untuk mereka lakukan ibadah korban itu ataupun sesuainya untuk kita lakukan atas nama kita sendiri? Bagaimana Ustaz? Baik, dari sudut kalau orang telah meninggal dunia, kalau kita nak buat korban untuk dia, kata ulama, kalau dia meninggalkan wasiat, kita boleh buat. Okey. Adapun kalau kita sendiri nak buat atas nama ayah kita sedangkan dia tak tinggalkan wasiat, maka di sana kata ulama lebih bagus kalau kita korbankan, guna nama kita, pahala tersebut kita hadiahkan kepada orang tua kita atas nama kita. Contoh nama saya Muhammad Bakri, saya buat korban, saya hadiahkan pahala tersebut kepada almarhumah ibunda saya dan ayahanda saya yang berada di alam sana, insya-Allah. Itulah kaedah yang terbaik. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada orang tua kita. Itu berdasarkan hukum fiqh yang kita dapati daripada pandangan para ulama, insya-Allah. Masya-Allah. Maksudnya di sini masih lagi boleh kita berbakti kepada ibu dan ayah kita, Ustaz, ya. Jadi gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita melakukan ibadah kurban di atas nama kita, tetapi hadiahkan pahala kepada kedua ibu ayah kita yang telah pun meninggal dunia, insya-Allah. Jadi Ustaz, di kesempatan ini boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton semua untuk bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas untuk sama-sama kita melakukan ibadah korban, dan banyak lagi sebenarnya yang Yayasan Ikhlas telah pun lakukan demi untuk memudahkan umat-umat Islam. Yang paling penting adalah untuk kita menuju ke jalan Allah. Hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kempen satu rumah satu korban ini sangat signifikan pada zaman kita sekarang. Bahkan kami sejak 2014 lebih kurang 10 juta orang telah menikmati daging korban daripada seluruh negara. Masya-Allah, ini semua hasil daripada kita membantu. Kita lihat ada orang susah, kita pun salurkan kewangan untuk berkorban, tapi tempat-tempat yang sangat memerlukan daging-daging tersebut, insya-Allah. Dan terutama macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semuanya ini kita nak dapat mardatillah, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak kikis sifat kedekut, sifat kikir kita dalam diri kita masing-masing. Dan pada masa sama terutama macam Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah ibadat korban ini kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana nak tunjuk pada orang. Dan apa yang paling penting sekali, ayuh berkorban dengan Yayasan Ikhlas. Korban Ikhlas ini insya-Allah kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, biiznillah azza wa jalla. Insya-Allah. Okey, dan Ustaz, sekarang ni didapati ada juga scam-scam yang berlaku, iaitu menggunakan nama ibadah kurban dan mengambil kesempatan di sebalik kita yang nak melakukan ibadah ini. Jadi ini akan menimbulkan kebimbangan khususnya bagi umat Islam. Jadi bagaimana kita seharusnya memilih antara saluran-saluran yang tepat supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT dan bukanlah tertipu oleh scammer-scammer ini, Ustaz?
Okey, baik, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menilai satu pihak yang melaksanakan ibadat korban yang betul ataupun mereka daripada pihak skamer. Yang pertama kita lihat tengok rekod dia. Macam kami Yayasan Ikhlas sejak 2014. Betul. Dan kita ada laman web, kita ada laman sosial yang boleh kita layari, kita ada tokoh-tokoh yang menjadi jurucakap kepada Yayasan Ikhlas itu sendiri. Itu menunjukkan ketulusan yang ada pada pihak kami. Itu sebab Allah, bila mana ada setengah orang dia nak korban, dia nak paling murah sekali. Dia kata berapa dapat? Dapat tak RM100 contoh? Yang paling murah. Nak buat satu perkara, tapi benda yang paling sikit kita nak bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau biasa yang murah ni, lepas tu yang pantas ni, biasanya itu ada masalah sedikit. Jadi kita kena lihat betul-betul, tekuni betul-betul pihak-pihak yang melaksanakan ibadah korban, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Jadi insya-Allah bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk membantu anda semua, memudahkan semua. Jadi ambil peluang ini, berbaki seminggu lebih lagi Ustaz, insya-Allah, untuk sama-sama kita melakukan ibadah kurban. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syed Muhammad Al-Bakri Syed Ishak selaku pendakwah selebriti ataupun jurucakap Yayasan Ikhlas. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.